Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Okey, saya baru-baru ni saya melancarkan satu kita kata program lah. So program ni bersifat individu. Maksudnya saya bina program ni just untuk inisiatif saya sendiri bersama kawan-kawan untuk kita tolong seberapa ramai yang boleh, ya, kawan-kawan kita di luar sana, masyarakat-masyarakat yang mungkin asalnya dia bukan kita kata susah, mungkin golongan B40, ya, tapi disebabkan pandemik, disebabkan masalah-masalah yang kita hadapi lately ni membuatkan mereka stuck. So I just bina satu inisiatif yang mana inisiatif ni dia lebih bersifat starter. Dia lebih kepada just macam spark untuk kita bantu mereka ni start ataupun continue hidup, ya. Kadang-kadang mereka just start because of gas habis, sebabnya start daripada lockdown hari tu, bulan 6, lebih kurang dekat 3 bulan, 3 bulan mereka tak ada income, kebanyakannya hilang kerja. Even contoh macam pembantu-pembantu kedai, mereka tak boleh pergi kerja sebab kedai tutup. So disebabkan itu, barang-barang asas yang basic-basic macam gas habis, barang begitu pun mereka tak mampu nak beli. Sebab apa? Duit kadang-kadang tu balance tak sampai RM1.2. You bayangkan macam mana kawan-kawan kita yang ada anak kecil, yang mana menyusu badan okey, tapi how about mereka yang kena minum susu botol. Masa saya awal-awal buat hari tu, saya macam speechless sebab ada ramai ibu-ibu yang just kata tak apa, RM10 pun tak apa, sebab RM10 cukup untuk beli susu. So saya waktu tu saya macam kita beli grab food pun, sekali beli RM20, RM30, macam mana susu boleh tahan sampai sebulan just for RM10. Memang betul-betul dia bagi saya gambar apa, dia dah beli susu, pagi saya transfer duit, tak sampai berapa jam lepas tu dia tunjuk gambar susu. Memang susu tu harga dia RM10. So dari situ saya macam terkedu. Sebabnya kita tak tahu the power of kita buat tu kadang-kadang kecil. RM10 tak besar untuk kita. Tapi untuk certain orang RM10 tu dia boleh cover sampai sebulan. Contoh macam telur sepapan. Saya follow kawan saya pergi ambil bantuan, dekat flat dia, mereka bagi telur. Waktu tu saya fikir, bantuan mereka bagi telur sepapan. Kita selalu fikir macam bagi bantuan biasanya dalam bakul makanan, bagi food box tu. Bila bagi telur sepapan, saya jadi macam cukup ke nak bagi orang untuk sepapan telur semata, kan? Kadang-kadang kita rasa macam segan kita nak bagi. Tapi bila saya sendiri conduct, saya terkejut sebab sepapan telur boleh sampai setengah bulan, boleh sampai 1 bulan. Yang mana saya rasa macam it's something like terlalu besar rupanya. Walaupun cuma sepapan telur, memang sepapan telur lebih kurang RM9.90 boleh cover sampai 1 bulan. Saya tak tahu macam mana mereka hidup. Sama juga macam beras, beras boleh sekampit 5 kg tu boleh cover sampai berminggu-minggu. Untuk saya saya fikir okey, saya mungkin tak ada duit yang banyak, saya tak ada simpanan yang banyak. Tapi apa yang saya boleh buat dengan hanya amount yang kecil? Dan Alhamdulillah saya dapat kawan-kawan yang sangat bagus, mereka yang sangat dermawan, mereka sangat membantu. Ada yang kawan-kawan saya macam everyday, setiap pagi dia nak satu nama. Ada kawan-kawan saya yang dia nak setiap hari Jumaat satu nama. For me dah cukup besar. Dan ada kawan-kawan yang just transfer RM50. RM50 you dah selamatkan 5 keluarga. 5 keluarga, kalau satu orang bagi satu papan telur, mereka boleh hidup selama dekat sebulan dengan satu papan telur. So kalau setiap bulan you cuma keluarkan RM50, you selamatkan 5 keluarga untuk makan. Kita punya program ni just untuk makan.
kita tak mampu lagi dari sudut nak beli susu sangat, kita boleh bagi paling tinggi pun RM20 satu kepala, satu orang, satu keluarga. Sebab kita bukan, memang untuk individu amount tu kecil, tapi kita kena tengok sebab kita nak bagi untuk beratus orang, so kalau dalam RM1,000 kita boleh bagi dekat 100 keluarga, RM10 tu kita boleh bagi untuk 100 keluarga. So at least walaupun sikit tapi 5 keluarga boleh dapat makan, berbanding kita bagi satu bucket, satu box makanan yang ada beras, ada telur, ada minyak, semua RM50. Contoh, RM50 kita bagi satu keluarga. Yang kenyang satu keluarga. Yang boleh makan satu keluarga. Tapi kalau kita buat cara RM10 begini, maybe boleh survive untuk 5 ke 10 keluarga dalam satu masa. So saya tak minta banyak, it just satu orang dapat keluarkan RM10 sebulan. Saya cuma keluarkan effort dari segi menguruskan kontak-kontak yang ni. Saya akan buat satu list, saya bahagikan ikut negeri. Cuma sepatutnya asalnya saya nak buat setiap negeri ada wakil, setiap taman ada wakil, ataupun setiap mukim ada wakil. So kalau taman, lebih bagusnya taman, sebabnya lebih dekat terus untuk pergi hantarkan makanan, ataupun barang-barang dapur. Kebanyakannya memang saya boleh kata mereka tak minta duit pun, mereka memang minta makanan. So kita tahu bila exactly mereka minta makanan, menunjukkan mereka memang lapar. Dan ada ibu-ibu yang saya tak nak makanan, saya nak susu saja. So you bayangkan, itu menunjukkan mereka sangat lapar. So ini salah satu inisiatif, untuk kita yang mungkin kita tak ada company, kita tak ada badan NGO, kita tak ada mungkin kita bukan wakil-wakil kerajaan, kerajaan dengan kerja dia, tapi kita individu, apa kerja kita? Kita kepada jiran, apa kerja kita? Kita kepada kawan, kepada keluarga, apa kerja kita? So saya bawa cara berfikir yang begini, RM10, satu orang sekeluarkan RM10, at least mereka boleh survive dalam seminggu atau 2 minggu. Ataupun kadang-kadang ada yang kebanyakannya tanya tentang minta tolong dari segi tong gas. Mungkin start 3 bulan tong gas pun sampai habis, gas pun sampai habis, nak masak tak boleh. Ada tu cukup RM10 untuk beli minyak dan Maggi, mi kering. Saya pun baru tahu rupanya, saya belajar rupanya RM10 beli Maggi kering. Lepas tu saya pelik, ada satu ada satu penerima ni, dia cakap kami dah lama makan Maggi. Saya duk fikir Maggi mahal. Rupanya bukan Maggi yang itu, mereka beli Maggi kering tu. So dari situ Maggi tu mungkin patah 2, kita tak sure. Anak kecil-kecil mungkin yang makannya ibu ayah saja. Dan Maggi pun it just Maggi. Kita tak tahu apa rencahnya. Tapi at least mereka survive, mereka boleh survive. Dan kita kena faham, ini bukan golongan fakir yang kita rasa pelik, mereka ni tak ada duit tapi boleh main internet, boleh WhatsApp, boleh tengok Facebook, boleh like dan tanya kita. You kena tahu, mereka-mereka yang saya tolong, yang selalu kita tolong ni, bukan yang memang fakir miskin. Yang fakir miskin ataupun yang memang duduk pedalaman, yang duduk kampung-kampung, kita tengok memang rumah pun kita nak masuk pun tak mampu. Orang-orang begini, mereka tak ada komitmen loan. Sekeliling mereka mungkin mereka bercucuk tanam. So maybe mereka boleh survive lagi, walaupun it still sebenarnya tak mewah mana lah, tak senang mana pun. Tapi at least mereka dalam orang kata apa, bahagian yang begitu. Susah yang kita duk cerita sekarang ni, mereka yang asalnya bekerja tapi mereka stuck. Mereka duduk kat flat-flat, mereka bukan boleh menanam. Mereka kena bayar rumah, walaupun rumah mungkin PPR RM100. Mereka kena bayar juga minyak kereta, minyak motor kalau nak pergi kerja. Ataupun anak-anak bersekolah, duit makan sikit. Bayangkan mereka yang langsung stuck, dengan cuma berharapkan satu papan telur. Macam mana anak-anak mereka sekolah? So at least RM10 ni tak menjadikan mereka senang pun, tak menjadikan mereka kaya. Tapi RM10 ni just untuk kita bagi mereka teruskan hidup. At least mereka keluar daripada satu benda yang stuck. You bayangkan macam mana masa pandemik dulu, Indon
sampai mereka bunuh ahli keluarga dan makan. Macam itulah maksud kelaparan. So kita nak tolong itu saja at least. So kenapa saya letak kempen ni 1,000 sukarelawan, 1,000 yang menerima bantuan. Sebab daripada 1,000 ni sebenarnya saya harapkan at least you keluar sebulan RM10 saja. Okay? Dan saya tak collect duit ni. You just WhatsApp saya. Saya akan bagi satu nama, list nama yang kita uruskan siapa yang tak dapat lagi bantuan. So kita bagi satu nama, you transfer direct dekat penerima tu RM10. So kita cuma uruskan dari segi nama, siapa lagi yang tak dapat. Dan kita akan rolling. Bila dah mencukupi, mungkin dah tak ada request ke atau kurang request, kita akan rolling balik pada orang yang start awal. Kita akan buat begitu sampai insyaAllah sampai kita rasa macam tak ada request lagi dah. Walaupun cuma RM10. Dan untuk methods yang begini, memang saya kekalkan cara kita transfer direct seboleh-bolehnya. Kecuali memang you tak ada masa sangat dan you transfer dekat saya untuk saya transfer kepada kawan-kawan yang mungkin susah. Dalam RM50 saya memang satu kepala saya akan bagi RM10. Kecuali memang ada kes-kes yang sangat urgent, yang mungkin itu saya bagi RM20 daripada amount-amount yang kawan-kawan saya bagi. Dan untuk saya harapkan benda ni dia jadi amalan kepada semua orang. Sebabnya kita tak tahu apa yang Tuhan akan tanya kita nanti. At least kita buat satu perkara yang kecil dan perkara ni mungkin boleh menjadi satu perkara yang besar. Kita tak boleh cuma harapkan Abid Liu, kita tak boleh cuma harapkan Uncle Kentang untuk bantu semua orang. Kita sendiri pun kadang-kadang walaupun just RM10, RM10, dan walaupun you bagi RM10 tu untuk seumur hidup, sekali tu you bagi pun dia dah cukup bermakna. You bayangkan you bagi RM10 untuk satu penerima dia beli susu. Okay? Satu penerima dia beli susu, anaknya minum. Mungkin tahan setengah bulan, mungkin tahan 1 bulan. Tapi air susu itu mengalir dalam darah dia. Dan budak tu besar jadi tahfiz, budak tu besar jadi orang berguna. Dan setiap doanya makbul, you bayangkan macam mana hidup you, seumur hidup you dengan doa-doa orang yang begini. Okay? So itu yang saya harapkan. So I hope that kawan-kawan di luar boleh join saya untuk tolong mereka-mereka ni. Dan kita memang untuk yang menerima, saya sarankan kalau memang banyaklah saya terima. Memang kalau kita nak transfer RM10, satunya drawnya cerita lain. Nak pergi tu cerita lain. Kadang-kadang mereka ni duduk pendalaman dan sebagainya. So either saya cakap sama ada kamu dapatkan nombor akaun kawan-kawan ataupun jiran terdekat, mungkin transfer dekat dia tolong pergi belikan ke, ataupun you bagi nombor akaun owner kedai. Kata kedai runcit terdekat, bagi nombor akaun dia. Bagi nombor akaun dia pada kita dan kita akan transfer direct dia. Buat masa sekarang ni sama ada you nak beras 5 kilo, sama ada you nak telur 1 papan, ataupun susu. Susu kita bajet dalam RM10, lebih kurang. So satu kepala plus minus RM10, lebih kurang itu saja buat masa sekarang. I hope that apabila lebih banyak yang membantu, kita akan upgrade lagi lah, kita akan increase kita punya amount tu. So at least benda ni membantulah sikit sebanyak, mana-mana yang mungkin dah buntu, tak tahu nak buat apa. Dan ada yang memang bukan susah sebenarnya. Dia tak susah teruk. Dia bukan fakir, miskin. Tapi kebanyakannya kata, okay, macam sekarang dah masuk bulan ketiga. Mereka dah tak kerja 3 bulan. So baru start kerja bulan 1 hari bulan September baru start kerja. And then air citra lambat lagi. Mungkin seminggu kemudian. So just dia nak ada tu yang memang just nak baiki tayar motor je sebab nak bergerak. So dalam RM20 sangat enough. Ada yang memang cakap dekat kita, saya memang nak RM10 je sebab saya nak beli susu. So RM10 tu besar sebenarnya, besar. So I hope kita kawan-kawan boleh tolong, tak banyak sikit, dan saya mengharapkan daripada usaha kecil kita ni, Allah rahmati kita, Allah berkati hidup kita dan Allah murahkan rezeki kita lagi supaya kita boleh bantu orang. Dan sentiasa ingat, duit kita bukan duit kita.
Ya, walaupun duit tu datang dari usaha kita, tapi rezeki sebenarnya Allah dah tentukan. Ya, kita bekerja, ya, kita cari duit tu adalah ibadah. So kita buat segala bentuk aktiviti ni pun adalah ibadah. Ya, kalau kita berniaga, kita rugi, still kita dapat pahala sebab dia adalah ibadah, bukan sebab kita dapat rezeki. Ya, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.